Silakan, Bakri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Kementerian Kesihatan kerana berjaya membentangkan satu kertas putih berkenaan dengan hala tuju kesihatan negara. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, antara cabaran yang dinyatakan dalam kertas putih ini adalah penyampaian perkhidmatan kesihatan yang bersifat dikotomi dan penekanan pada kepentingan perkhidmatan penjagaan kesihatan premier seperti klinik. Perkhidmatan kesihatan awam dengan harga yang berpatutan amatlah penting untuk rakyat. Untuk makluman Datuk Yang di-Pertua, saya juga penyokong padu, penyokong teguh perkhidmatan perubatan awam. Kedua-dua anak saya dilahirkan di hospital awam. Perkhidmatan kesihatan awam yang berpatutan dan mampu dibiayai merupakan keperluan asas rakyat. Walau begitu, kita lihat bahawa 34.2% di Malaysia datang daripada poket rakyat sendiri. Ini melebihi purata perbelanjaan kesihatan out of pocket di negara-negara berpendapatan sederhana tinggi yang lain seperti negara Thai dan Turki, dengan masing-masing hanya sekitar 8.7% dan 16.9%. Kesesakan dan masa menunggu yang panjang di klinik kesihatan awam juga adalah satu faktor yang menyebabkan banyak pesakit yang berpendapatan rendah dan sederhana pergi ke klinik kesihatan swasta, dan ini telah menambahkan lagi bebanan kewangan kepada mereka. Tambahan pula, kemudahan penjagaan kesihatan premier sektor awam hanya merangkumi 28% daripada jumlah keseluruhan kemudahan penjagaan premier, manakala sebanyak 72% adalah milikkan sektor swasta. Walau bagaimanapun, kemudahan penjagaan kesihatan premier sektor awam perlu menampung sebanyak 64% daripada keseluruhan pesakit. Sementara 36% pesakit memilih untuk mendapatkan rawatan di sektor swasta. Ini jelas menunjukkan bahawa beban yang ditanggung oleh sektor kesihatan awam dan kemudahan penjagaan kesihatan premier perlu dirancang mengikut pertambahan populasi setempat. Oleh sebab itu, selain dari pembinaan klinik kesihatan awam atau menaik taraf klinik kesihatan sekarang, kerjasama yang erat antara sektor awam dan sektor swasta amatlah penting dalam usaha untuk meringankan beban dan mengurangkan kesesakan di klinik kesihatan awam. Yang Berhormat Puan Yang di-Pertua, dalam kertas putih ini saya mendapati bahawa tiada elemen yang merujuk kepada gangguan pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Sekarang kita berhadapan dengan peningkatan bilangan kanak-kanak yang mengalami gangguan perkembangan dan pembelajaran yang semakin tinggi. Antaranya termasuklah autism, disleksia, ADHD, sindrom Down, epilepsi dan gangguan genetik dan lain-lain. Statistik terkini pada tahun 2023 menunjukkan bahawa satu budak autism antara setiap golongan 44 orang kanak-kanak. Walau bagaimanapun, kekurangan jurupelih dan guru keperluan khas yang kritikal telah menyebabkan ramai ibu bapa tidak dapat mendapatkan intervensi awal yang diperlukan untuk kanak-kanak mereka. Kertas putih ini telah menekankan kepentingan menambah baik kerjasama dan penyelarasan intersektor untuk kesihatan. Gangguan pembelajaran dan perkembangan mental inilah yang memerlukan pendekatan keseluruhan kerajaan
untuk menggalakkan penyerasan dan kerjasama antara kementerian dan agensi yang berbeza-beza. Maknanya kerjasama rentas agensi sangatlah penting untuk mengatasi isu ini. Sebagai contoh, Sila Gulong. Yang Berhormat Puan Yang di-Pertua, saya harap isu ni boleh saya habiskan sebab isu ni selama ini telah tidak diberikan perhatian yang secukupnya. Saya harap Yang Berhormat Puan betul untuk kita, kalau boleh saya bacakan habislah. Mana dia akan cepat sikit. Ya. Sebagai contoh, ada kes di mana seorang kanak-kanak hanya menerima terapi percakapan setiap 3 hingga 6 bulan sekali di hospital. Ini jauh tidak cukup. Masalah ini juga berlaku di pusat rawatan swasta di mana kanak-kanak mungkin perlu menunggu 3 hingga 8 bulan untuk mendapatkan intervensi. Dari segi pendidikan, terdapat budak-budak yang gagal memasuki program pendidikan khas integrasi PPKI dalam sekolah kebangsaan disebabkan kekurangan guru keperluan khas. Masa menunggu yang panjang semasa menerima rawatan terapi juga menyebabkan ibu bapa amat bimbang dan kebimbangan ini mendorong ibu bapa yang kurang kesedaran mencari bantuan daripada cara yang kurang saintifik seperti suplemen yang mungkin memudaratkan kesihatan kanak-kanak dan juga membazir wang. Dalam pasaran, banyak usahawan menawarkan suplemen dan khusus latihan yang mahal tanpa sijil pengesahan ataupun terapi tanpa bukti saintifik. Kerajaan perlu mengambil tindakan tegas untuk mengenali fenomena ini. Saya mencadangkan supaya kerajaan memberikan lebih banyak latihan dan khusus praktikal yang diiktiraf untuk membantu orang ramai menjadi guru keperluan khas sebagai satu langkah penyelesaian jangka pendek. IPTA dan IPTS ada mengambil inisiatif untuk menawarkan program ijazah bagi melatih jurupulih dan guru keperluan khas. Namun cabaran yang dihadapi adalah tempoh pengajaran yang panjang yang memerlukan sekitar 3 hingga 4 tahun sebelum tamat pengajian. Tambahan pula, graduan daripada program-program ini biasanya memerlukan beberapa tahun lagi di lapangan kerja supaya mendapat mengintegrasikan ilmu teorikal yang dipelajari semasa di IPT dan dengan praktikal kerja. Ini berarti laluan ke arah menjadi jurupulih dan guru keperluan khas yang layak adalah satu proses yang memerlukan masa dan komitmen yang panjang. Dalam menyokong peningkatan kualiti pendidikan khas di Malaysia, saya mencadangkan supaya kerajaan mengambil inisiatif untuk menyediakan khusus praktikal dan pengiktirafan sijil bagi individu yang berkeinginan untuk mendidik murid-murid keperluan khas tetapi mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pengajian ke IPT. Sebagai contoh, sijil kemahiran Malaysia dalam penjagaan dan praktis pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran boleh menjadi satu rujukan yang membolehkan pengajian teori dan praktikal dalam tempoh 12 bulan sahaja. Latihan ini bukan sahaja penting untuk mereka yang berminat dalam bidang ini, tetapi juga amat diperlukan bagi guru-guru dalam program pemulihan dalam komuniti PDK di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kami ringkaskan, jangan ambil masa pembahas lain. Sikit lagi. Kita benar-benar memerlukan pendidik yang berorientasikan kemahiran untuk sementara waktu yang dapat mendidik anak-anak tersebut. Terutamanya dalam matlamat utama membantu mereka boleh hidup berdikari dalam masa akan datang. Banyak ibu bapa enggan membawa anak mereka ke pakar untuk diagnosis kerana takut anak tidak dapat dilindungi oleh agensi insurans. Saya berharap kerajaan dapat melihat kepada isu ini supaya mewujudkan lebih banyak polisi insurans khas untuk kanak-kanak keperluan khas untuk mengurangkan kebimbangan ibu bapa dan memudahkan mereka mendapatkan diagnosis dan intervensi yang diperlukan. Akhirnya, saya menyambut baik penubuhan Health in All Policy Task Force yang merentasi kementerian seperti yang ditekankan dalam kertas putih. Task Force inilah
perlu bertanggungjawab untuk mengkoordinasi dan melaksanakan dasar serta program yang merentas sektor dan berkaitan dengan isu kesihatan. Inilah sangat penting dalam memberikan sokongan kepada anak-anak yang menghadapi masalah pembelajaran dan membolehkan mereka berhadapan dengan cabaran masa depan Terima dengan kasih. secara lebih berkesan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Saya jemput